Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran tafsir ringkas. Tafsir ringkas kepada Al-Quran daripada setiap muka surat. Alhamdulillah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 478. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 478. Kita masih lagi bersama-sama di surah As-Saffat, dan kita pada hari ini akan bersama-sama pada ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-20 insya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat hari ini adalah 2 hari bulan November tahun 2020 bersamaan dengan 16 hari bulan Rabiul Awal 1442 insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 478. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, diharapnya boleh membuka mushaf, memegang mushaf untuk kita meneliti dan melihat bersama-sama pada muka surat ini apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifza. Dzalika taqdirul azizil alim. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Sadaqallahul azim. Jadi saya telah bacakan tadi dua ayat daripada muka surat ini, alhamdulillah, dan kita akan melihat seterusnya insya-Allah apakah yang akan dikatakan, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberitahu kepada kita semua insya-Allah daripada muka surat ini. Moga-moga kita akan dapat mengambil pengajaran daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam muka surat ini insya-Allah. Pada ayat ini, ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menyambung apa yang telah kita bacakan sebelum daripada ni, iaitu tentang penciptaan langit dan juga bumi. Dan disebutkan bahawa penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bumi ini dalam masa 2 hari. Kemudian telah diciptakan pula walaupun perbincangan tentang hari kemarin kita telah sebutkan bahawa ada maksud-maksud yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Apakah yang dimaksudkan dengan hari? Kerana perkataan yaumai ini 2 hari, setengah-setengah ulama mengatakan bukan maksudnya hari sebagaimana hari kita pada hari ini, tetapi oleh kerana apa? Kerana pada masa itu matahari pun belum wujud lagi. Macam mana nak katakan 2 hari Kerana apabila adanya matahari barulah adanya hari, tetapi pada masa itu matahari pun belum wujud, bagaimana nak ada hari? Jadi setengah ulama mengatakan bahawa maksudnya adalah dua ketika. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini 2 ketika, dan kemudian menjadikan bukit-bukit 2 ketika, 2 hari disebutkan yaumai ini. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula, iaitu benda faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Kemudian dijadikan pula, qada ni artinya adalah penciptaan, diciptakan, abda'a ataupun khalaqa ataupun ja'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit pula dalam masa 2 hari. Langitnya ialah apa yang berada sebelah atas kita lah, termasuk dalam tu matahari, termasuk dalam tu bulan, termasuk dalam tu bintang-bintang, galaksi dan sebagainya lah. Jadi itu yang dikatakan sebagai as-samawat, langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa dia menjadikan langit-langit ini dalam masa 2 hari. Jadi apabila dalam masa 2 hari, wa auha fi kulli sama'in amraha. Jadi minta maaf sikit sebelum daripada ni Allah, kita baca bahawa disebutkan 4, disebutkan 4, iaitu 2 hari, kemudian 4 hari, kemudian 2 hari. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dia menciptakan rawasi 4, disebutkan 4, perkataan 4 arba'. Jadi
Kalau dicampurkan semua, dia jadi seolah-olahnya dia menjadi apa? 2, kemudian tu 4, kemudian tu 2. Jadi kalau dicampurkan semua maknanya menjadi 8. Sedangkan di dalam setengah-setengah tempat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa ianya bukan 8 tapi fi sittati ayyam. Jadi di sinilah terdapatlah golongan-golongan orientalis kan. Orientalis ni siapa? Iaitu orang-orang yang orang-orang kafir tapi mereka ni belajar Islam. Mereka ni tak Islam tapi mereka ni belajar Islam. Kita lihat pada hari ini ramailah kan orang-orang yang begitu kan, iaitu orang-orang yang mereka ni adalah pakar-pakar, mereka ni kadang-kadang menjadi profesor dan sebagainya, tidak Islam di negara-negara barat lah biasanya. Dan mereka ni belajar Islam dan mereka tahu banyak perkara dalam Islam ni. Dan mereka telah menggunakan poin ini untuk mengatakan bahawa apa? Tengok dia kata dengan Quran dalam surah Saffat, dalam surah Fussilat, minta maaf, bukan Saffat, Fussilat, minta maaf. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Iaitu dia katakan 2, kemudian 4, kemudian 2. Sebenarnya ini adalah satu kita nak katakan satu perkara yang memang tidak betul. Kenapa? Kerana ulama-ulama tafsir mengatakan perkataan 2, kemudian 4, kemudian 2, sebenarnya 4 yang kedua tu, iaitu Allah Ta'ala menjadikan langit-langit tu 4, dia kata sebenarnya 4 itu adalah termasuk campur dengan menjadikan bumi. Jadi artinya adalah menjadikan bumi, kemudian seperti mana contohlah kita katakan kita ni berada di Bandar Seri Begawan sekarang ni, kemudian kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke Kuala Belait katakan, ambil masa berapa? Contohlah kata 2 jam. Jadi kita kata saya pergi ke Kuala Belait dalam masa 2 jam, tapi on the way tu ialah Tutong. Jadi kita kata 1 jam tu ialah di Tutong. Jadi maksudnya ialah saya pergi tu dalam 2 jam. 2 jam tu apa? Termasuk Tutong dan juga ni. Jadi Tutong tu 1 jam. Jadi bukannya 2 jam tu ialah maknanya pergi ke Tutong tu 2 jam. Itu maksud dia lah. Jadi artinya kat sini ialah kita ada di sini, kita ada 2, kemudian kita ada 4 dan kemudian ada 2. Sebenarnya 4 itu ialah termasuk Allah Ta'ala menjadikan langit, menjadikan bumi dan menjadikan bukit-bukit itu dalam masa 4. Bukannya maksudnya 4 itu ialah kejadian khususnya. Jadi insya-Allah itu maksud dia lah. Jadi ulama-ulama Islam telah menolakkan cara pemikiran. Apa? Kerana cara berfikir begitu adalah memang cara berfikir untuk mencari, sengaja untuk mencari keburukan, mencari perkara yang tak betul lah kita katakan. Tetapi sebenarnya mengikut bahasa Arabnya sebenarnya tidak maksud macam tu. Jadi artinya bila kita faham bahasa Arab, barulah kita faham sebenarnya ialah 4 itu adalah termasuk dalam 2. Jadi sebenarnya ialah 6, dia bukannya 8. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini, maka Allah Taala menciptakan 7 langit itu di dalam masa 2 hari, dan kemudian wa auha fi kulli sama'in amraha. Kemudian tu langit tu, setiap daripada langit itu mempunyai tugas-tugasnya lah. Kemudian wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifza. Allah Ta'ala sebutkan kemudian selepas daripada itu ialah apa? Iaitu Allah Ta'ala kata dihiaskan langit ini. Jadi bila kita lihat langit ini, dia ada apa? Dia ada masabih. Masabih itu artinya ialah lampu ataupun pelita lah kalau dalam bahasa lamanya. Jadi apa maksud pelita? Apa maksud lampu ni? Allah Ta'ala menjadikan bintang tu. Bintang tu walaupun saintis kata dia adalah sangat besar dan sebagainya, tapi sebenarnya apa fungsi bintang-bintang tu? Bintang-bintang ni mempunyai 2 fungsi ataupun 3 fungsi. Kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 2 fungsi di sini. Di dalam tempat lain Allah Taala sebutkan lagi kan wa bin najmi hum yahtadun. Bintang ini, manusia ini boleh menggunakan bintang itu untuk menjadi tanda arah kepada mereka dalam perjalanan di waktu gelap kan. Jadi maknanya bintang ini dia ada arahnya, ada arah selatan, ada bintang selatan gitu kan. Australia, New Zealand ada bintang selatan itu kan. Sebab bintang itu sentiasa mengarah ke selatan. Jadi artinya bintang itu menjadi satu tanda penunjuk kepada manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah yang kedua dan yang ketiga ialah disebutkan di dalam ayat ini. Iaitu yang pertama apa? Yang kedua yang apa? Kedua sebagai zinah. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan sini wa zayyana as-sama'ad dunya. Allah Ta'ala menghiaskan dengan bintang-bintang tu. Tu yang kedua. Yang ketiganya adalah apa? Sebagai hifzon. Hifzon ni apa? Iaitu hifzon adalah untuk menjadi penjaga. Penjaga apa? Jadi majoriti ulama-ulama mengatakan bahawa maksud penjaga kat sini iaitu bintang-bintang ini akan menembak atau melontarkan meteor-meteor yang kita panggil kan, iaitu apabila syaitan ni ataupun iblis ataupun tentera-tenteranya lah kan cuba untuk mencuri maklumat-maklumat daripada langit ni. Jadi perkara ini berlaku sebelum daripada Nabi Muhammad SAW diutuskan.
Tapi selepas daripada tu, jin-jin ini cuba untuk pergi ke atas, tiba-tiba mereka ni ditembak. Dia panggil istaraka min kulli syaitanin marid. Hifzan tu daripada syaitan marid, sebagaimana disebutkan dalam surah Saffat yang telah kita baca sebelum daripada ni. Jadi masya-Allah jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini lah, yang pertama ialah perhiasan, dan yang kedua adalah untuk menjadi penjaga. Dan tempat lain Allah Taala sebutkan sebagai menjadi penunjuk kepada manusia yang sedang berjalan di waktu malam. Zalika takdirul azizil alim. Jadi itu semua adalah ketetapan. Takdir tu maksudnya adalah ketetapan Allah yang maha aziz, yang maha alim. Aziz ni apa? Aziz ni maknanya apa, orang tu dipanggil aziz apabila dia tu tidak boleh dikalahkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada kuasa yang boleh mengalahkan dia. Jadi sebab itulah apabila Allah Taala ni berkuasa, maka berkuasa tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa. Jadi syaitan ini, iblis ni, apabila dia nak pergi cari maklumat tu kan, naik ke atas tu kan, jadi mereka tak dapat. Kenapa? Kerana Allah Taala dah letakkan sebagai penjaga langit ni, iaitu apa? Bintang-bintang. Kemudian Allah Taala mengetahui kenapa dia buat macam tu. Al-Alim. Seterusnya, fa in a'radu. Apabila Allah Taala dah sebut semua tu kan, tapi mereka ni tetap juga menolak dakwah ni. Mereka tetap juga menolak Islam. Mereka tetap juga berpaling. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berkata kat sini, fa in a'radu, wahai Muhammad. Jadi kisah kita ni kan masih lagi maknanya berpusing kan, akan menceritakan tentang dakwah Nabi. Suasana Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang yang menentang baginda. Jadi oleh kerana itulah maka kita sebutkan berkali-kali kan bahawa pentingnya kita ini mengambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sempena kita sekarang ni mengadakan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tema di negara Brunei Darussalam ni, temanya adalah membangun mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara akhlak Nabi yang besar ialah iaitu bagaimana cara hidup baginda. Cara hidup baginda iaitu bagaimanakah perbuatan baginda, apakah yang dilakukan oleh baginda, apakah tugas baginda. Tugas baginda ialah menyampaikan Islam. Itu adalah akhlak yang paling besar lah. Antara akhlak yang paling besar dalam kehidupan baginda ialah menyampaikan Islam kepada manusia. Jadi oleh kerana itulah apabila baginda Nabi SAW ni menghadapi banyak masalah dalam kerja dia, dalam tugas dia, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan guide dia, akan pandu dia, akan hiburkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah maka apabila kita melihat Quran, kita akan melihat bahawa di mana-mana pun, ayat mana pun, kita akan jumpa bahawa apa? Guide Allah Subhanahu Wa Taala, panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memandu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala memujuk, Allah Taala memberi hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala memberi guide. Kita tengok di sini Allah Taala kata apa? Fa in a'radu. Kalau mereka itu berpaling. Jadi siapa yang berpaling? Orang yang berpaling itu ialah orang-orang yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita sekarang ni pada hari ini, kalau mereka ni berpaling, maka perkara yang sama jugalah yang perlu kita buat untuk mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa in a'radu, kalaulah mereka ni wahai Muhammad berpaling, tak nak ikut, tak nak dengar apa yang kamu cakap, fakul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Aku beri amaran kepada kamu semua. Katakan, beritahu kepada mereka wahai Muhammad, katakan aku memberi amaran kepada kamu sa'iqatan. Sa'iqatan ni ialah petir kalau dalam terjemahannya kan, petir iaitu satu benda yang menyambar, satu benda yang berada di bawahnya, tak kira lah kan jadi tak boleh lawan dah. Itu dipanggil sa'iqah, dan datangnya dengan cepat sekali. Jadi kita sebut petir lah kan jadi Nabi SAW diberitahu, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beritahu kepada mereka ni bahawa kan aku beri amaran kepada kamu dengan apa? Dengan satu petir, satu azab yang dahsyat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cepatnya, sebagaimana yang telah berlaku kepada sa'iqatu 'adin wa samud. 'Ad dan juga Samud ni ialah dua bangsa Arab yang diketahui oleh orang-orang Arab ni kan. 'Ad ni ialah iaitu kaum yang berada di sebelah selatan negeri Arab dan kemudian Samud tu ialah yang berada di sebelah utara daripada Mekah dan juga Madinah, yang sampai sekarang masih ada lagi, iaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam. Jadi cerita berkaitan dengan ayat ini ialah ada satu cerita yang menarik, iaitu apa? Iaitu pada satu ketika
Sonadid ni mana pembesar-pembesar Quraisy lah kan. Mereka ni dah sangat pening kepala ni kan, boring dah macam mana Muhammad ni kan. Apabila tiba-tiba tengok Hamzah dah masuk Islam, tiba-tiba mereka tengok kan Umar dah masuk Islam, jadi mereka ni tension. Mereka pun berpakat lah, berkumpul lah, berhimpun lah, bermesyuarat lah sama-sama mereka. Di mana? Iaitu di Mekah tu. Mereka pun bincang-bincang. Apa yang mereka kata? Mereka kata nampaknya Muhammad dia tak boleh nak lawan dah kita ni kan. Jadi kita carilah siapakah di kalangan kita ni orang yang paling pandai bercakap, orang yang paling banyak ilmu, orang yang paling apa di kalangan kita ni. Lalu pada masa tu ada seorang daripada mereka tu berkata, dia kata siapa orang tu yang mengaku tu, yang akan buat tu, yang akan laksanakan perkara ni, iaitu dia kata aku tu ialah nama dia Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah ni dia ni kira orang pandai lah di kalangan orang Arab ni. Dia pun di kalangan orang Arab Mekah tu. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Apa dia kata? Dia kata, Muhammad, dia kata, kamu semua ni berdakwah, ringkas ceritanya kan. Jadi kamu semua ni berdakwah, kamu buat ni. Kamu buat ni semua ni kerana kamu nak harta ke? Kalau kamu nak harta, kami akan himpunkan harta, kami beri kepada kamu. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu ni buat semua ni Muhammad, kamu ni nak jadi ketua ke? Kalau kamu nak jadi ketua tak apa, kami serahkan kamu ni jadi ketua. Ataupun Muhammad, kamu buat ni kerana nak kahwin dengan perempuan cantik ke? Kalau kamu nak, okey, tak apa, kami kumpulkan, kami cari perempuan yang paling cantik di Mekah ni, kami beri kepada kamu. Tapi dengan syarat ni satu saja, dia kata, kamu kena stop ceramah kamu ni kan, kamu stop dakwah kamu ni, kamu stop cerita kamu ni kan, apa-apa yang kamu sampaikan ni. Apa jawab Nabi SAW? Dia kata, okey, Nabi pun membacalah daripada surah Fussilat ini. Itu yang best kan. Jadi Nabi baca daripada awal Fussilat ini, kita dah baca dah kan semalam, daripada awal Fussilat ni. Terus Nabi baca sampai ke mana? Sampailah kepada ayat ini. Iaitu ayat apa? Ayat yang ke-13. Apa ayat 13 ni? Sampai kepada ayat 13 ni, dia kata, ayat ni ialah kata apa kan? Katakan, wahai Muhammad, kalau kamu tak nak ikut juga, tak nak dengar juga apa yang aku sampaikan ni, jaga, kata, aku beri amaran kepada kamu dengan sa'iqah Ad wa Samud. Jadi bila sampai kepada ayat ni, apa yang berlaku ialah Utbah bin Rabi'ah ni kan, ambil tangan dia tu, letak pada mulut Nabi SAW. Macam tu lah kan, macam tu. Dia letak pada mulut Nabi, dia kata stop. Dia tak kata cakap Inggeris lah kan. Dia cakap, dia kata berhenti, dia kata stop, jangan, sudah baca, berhenti baca. Sebab dia kata, sebab apa? Dia tak boleh nak dengar dah. Kemudian dia balik kepada kaum dia, kembali kepada pembesar-pembesar Arab ni kan, pembesar-pembesar Quraisy ni kan. Dia pun ceritalah apa yang berlaku. Dia kata apa? Dia kata, Muhammad dah baca macam ni, aku dah cakap macam ni. Muhammad dah baca apa yang dia dapat daripada. Kemudian last kali dia sebut apa? Dia kata, aku beri amaran kepada kamu semua. Jadi kenapa Utbah bin Rabi'ah ni sangat takut dengan ayat ini? Kerana ayat ini adalah amaran daripada Nabi SAW. Amaran daripada Nabi. Nabi apa? Nabi amaran anzartukum dengan sa'iqah, seperti yang berlaku kepada kaum Ad dan juga kaum Samud. Jadi apabila Nabi beri amaran, dia kata, Utbah kata, Muhammad ni kalau dia cakap sesuatu benda, mesti perkara itu akan berlaku. Jadi aku dah tak sanggup dengar dah, aku tak boleh dah. Sebab apa? Kalau dia baca lagi, bahaya, dia kata. Jadi kita tengok kan bahawa Nabi SAW ni dah sampai kepada tahap yang sangat dahsyat lah. Apabila orang kafir tu menolak, jadi maknanya Allah Ta'ala beri amaran kan. Sebab apa yang diberi amaran oleh Nabi pasti akan berlaku kan. Jadi kita tengok selepas daripada tu, hampir semua pembesar-pembesar Quraisy ni mati di Badar, dan dicampakkan di dalam telaga tu kan, sebagaimana disebutkan dalam sirah. Jadi seterusnya, izja'atuhum ar-rusul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kat sini, iaitu apa? Ketika apa? Ni yang sebelum daripada ni tu, Ad dan juga Samud tu, ketika datang kepada mereka ar-rusul. Ar-rusul tu disebutkan ar-rusul, banyak rusul, tapi sebenarnya ialah setiap daripada kaum Ad tu ada seorang rasul, Samud tu ada seorang rasul, tapi disebutkan ar-rusul. Kerana apa? Kerana rusul-rusul ni akan membawa ajaran yang sama saja. Mereka ni ialah satu batalion lah, kita katakan satu kumpulan saja kan, walaupun bernama lain-lain, walaupun kaum lain-lain, tapi kami semua adalah sama. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, kata izja'atuhumur rusul min baini aidihim wa min khalfihim. Apa maksud min baini aidihim wa min khalfihim?
Rasul-rasul datang kepada kaum-kaum itu dari depan dan juga dari belakang. Apa maksud dari depan dan juga dari belakang? Ulama-ulama tafsir menyebutkan maksudnya ialah menggunakan semua cara yang boleh menyampaikan dakwah itu kepada kaum itu. Itu maksud dia, daripada depan dan juga daripada belakang. Sebagaimana kita baca iblis, minta maaf, iblis telah meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia sebut, dia katakan apabila dia ni dihalau daripada syurga tu kerana tidak mau tunduk kepada Adam alaihissalam, apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia kata, aku akan mendatangi manusia ni daripada depan dan juga daripada belakang. Apa maksud daripada depan dan juga daripada belakang? Maksudnya ialah dalam bahasa Arabnya artinya ialah menggunakan semua cara yang mampu, yang boleh untuk melaksanakan kerja dia. Jadi di sini rasul-rasul ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa rasul-rasul ni menggunakan semua cara. Jadi kita tengok dalam surah Nuh dia cerita malam dan juga siang kan, pagi, petang lah, dan semua waktu, semua cara dan sebagainya. Jadi kita faham di sini bahawa yang boleh kita pelajari bahawa dakwah ni ataupun menyampaikan Islam ini mesti menggunakan pelbagai cara. Jadi apa yang ada di depan kita pada hari ini, macam-macam kan manusia kan. Kalau dulu adanya novel, kemudian tu adanya pementasan, kemudian tu ada filem, ada movie, ada drama, ada sinetron, kemudian sekarang ada media sosial, kemudian kita ada lagi cara cara ceramah, cara macam-macam lah semua benda kan. Sebab itulah termasuk juga sini yang patut digunakan ialah apa kan, contohnya lah dengan kerajaan kan. Contohnya kan Nabi SAW mendirikan kerajaannya di Madinah. Jadi sebab apa, kerajaan sendiri itu adalah dakwah. Kemudian dengan ketenteraan, jadi ketenteraan itu adalah dakwah kan. Jadi semua itu tak boleh lari daripada menyampaikan Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat ni, iaitu apa, daripada depan dan juga dari belakang. Itu maksud daripada depan dan juga daripada belakang. Min baini aidihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Itu adalah mesej utama untuk dakwah ni, untuk manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah jangan kamu semua beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah artinya ialah menundukkan diri, tak boleh tundukkan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan. Tetapi apabila rasul tu datang, apa yang mereka kata? Kaum-kaum sebelum ni kata apa? Mereka akan kata apa? Mereka kata, kalaulah Tuhan hendak mengutuskan seseorang, nak beritahu kepada kami, mesti dia turunkan malaikat. Kata manusia dulu kan. Jadi samalah juga sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang Quraisy ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata itu standard manusia sekarang pula bagaimana? Mungkin juga mereka mengatakan, tapi kita saja tak dengar kan. Kita saja bukan tak dengar lah, maksud kita dia tak beritahu terang-terang mungkin kan. Jadi mereka akan kata apa dalam hati mereka, ataupun mereka akan kata terang-terang, iaitu kenapa tak turun malaikat? Kau nak kata Tuhan turun, mana malaikat pun tak datang pun malaikat, mana ada malaikat? Ini manusia macam kau Muhammad, dia kata. Kalau kita sekarang macam kau semua ni, pendakwah kan, manusia, turunlah malaikat. Kalau nak katakan Tuhan turunkan. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata disebutkan oleh Syekh Syarawi sebagai kata-kata yang menunjukkan kebodohan mereka. Kenapa? Kalaulah turun malaikat, nescayalah mereka ni, malaikat tu pula perlu menjadi seperti seorang manusia. Nanti bila jadi bentuk manusia pula, nanti mereka kata pula, manusia macam mana? Kalau tak manusia, kalau malaikat, macam mana mereka nak turun? Sebab malaikat ni boleh buat, mereka akan kata pula kan, mereka akan kata, alah dia bolehlah, dia malaikat, tak makan, tak minum, tak gini kan, bolehlah dia buat ini dan itu, dia malaikat. Jadi kalau malaikat pun ada masalah, kalau manusia pun ada masalah, kesimpulan dia, manusia ni memang mencari alasan untuk tidak mahu mengikut. Itu kesimpulan dia. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini fa'amma adun, Allah Taala detailkan selepas daripada itu kan, apakah yang berlaku kepada Ad, kaum Ad ni. Allah Taala sebut sini fa'amma adun fastakbaru. Ad ni, dia ni istikbar. Kita sebut sebelum daripada ni kan, istikbar ni artinya ialah apa? Artinya bila manusia tu merasa sombong, merasa bongkak. Jadi samalah ni, Ad ni bongkak fil ardi bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran, tanpa sebenar. Maknanya bukan dengan cara yang betul lah, bukan sebab yang betul Sebab yang betul ni kadang-kadang maknanya ada, boleh kan istikbar kerana sebab yang betul. Maknanya boleh. InsyaAllah kita akan sebut di tempat lain. Di sini disebutkan sini bi ghairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah, dan mereka berkata,
Mereka berkata apa? Mereka kata bahawa siapa lagi yang paling kuat atas dunia ni? Jadi kalau kita tengok cerita kaum Ad ni kan, memang hebat dia ni memang besar, dia boleh cabut pokok-pokok apa ni kurma tu kan, dengan tangan dia, hebat cerita macam-macam lah kan, cerita kan, walaupun ada betul ada tak betul kan, tapi maknanya nak ceritakan kehebatan kaum Ad ni kan, dia ni tinggi, dia ni besar, dia ni hebat kan, tetapi sebab itulah dia bangga. Dia bangga dan dia ni rasa bongkak, dan dia mengatakan siapa lagi yang lebih kuat daripada kami atas dunia. Perasaan bongkak lah kan atas dunia sekarang pun macam tu lah juga kan, ada orang-orang yang bongkak ni, ada bangsa-bangsa yang bongkak ni. Jadi dia kata siapa yang boleh lawan kami lagi, seolah kata macam tu lah kan. Macam-macam dia buat tindakan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang lemah dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala menjawab, wa kanu bi ayat awalam yarau annallaha allazi khalaqahum wa ashaddu minhu quwwah. Mereka tak tahu ke, mereka tak sedar ke bahawa Allah Ta'ala yang mencipta mereka itu lebih kuat lagi daripada mereka? Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala lemah, macam mana nak ciptakan mereka? Mereka kata mereka ni kuat, siapa yang ciptakan mereka? Jadi manusia ni sentiasa mengaku sebenarnya, kalau orang Arab tu mengaku bahawa Allah itu Rabb mereka, yang menciptakan mereka, tahu Allah Ta'ala menciptakan mereka, tapi kenapa tiba-tiba mereka apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan sesuatu, mereka tak nak ikut, mereka tak nak patuh, tiba-tiba mempertuhankan kepada batu, kepada berhala dan sebagainya. Allah ini hanyalah salah satu saja daripada Tuhan mereka, Tuhan yang menciptakan, tetapi mereka sembah batu, mereka ikut hawa nafsu dan sebagainya. Seterusnya Allah Ta'ala kata, wa kanu bi ayatina yajhadun, mereka itu menentang, mereka itu tidak mahu mengikuti apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanda-tanda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa arsalna alaihim rihan sarsara. Allah Ta'ala terus cerita, lalu didatangkan kepada mereka angin apa? Yang sarsar. Allah Ta'ala sebut sini angin sarsar. Sarsar ni ialah kata ulama tafsir, dia datang daripada perkataan, mungkin datang daripada perkataan sar ni, bila sar ni ialah apabila satu benda yang sangat panas, ataupun juga dia boleh datang daripada perkataan sir sara, ejaan dia sama tapi baris dia berlainan. Sir tu ialah sangat sejuk. Jadi dia boleh jadi apabila sara, artinya ialah bila dua kali, artinya apa? Iaitu apabila dia datang berulang kali, berterusan. Sebab tu disebutkan di dalam tempat yang lain, angin ini yang sangat dahsyat, yang sangat panas, sangat sejuk ni kan, kedua-dua tu adalah menyeksa kan, datang dalam masa berapa? 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kat sini apa? Iaitu apa? Allah Ta'ala sebutkan sini sarsaran fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang mencelakakan, hari-hari yang mencelakakan, yang sangat mencelakakan. Okey, itu kan, linuziqahum azabal khizi fil hayatid dunya. Allah Ta'ala sebutkan untuk dikenakan kepada mereka azabal khizi. Azab ni ada dua kan. Yang pertama ialah azab, dipanggil azab ilam. Azab ilam ni azab yang menyakitkan, satu benda yang menyakitkan fizikal kita dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi azab yang menghinakan, ataupun azab yang perasaan azab perasaan, itu azab yang merasa hina, seperti kita contohlah kan, orang mengatakan kepada kita, orang membodohkan kita, orang mengetawakan kita di khalayak ramai dan sebagainya kan, orang kata kita macam-macam. Dia tak sakit badan, tetapi dia tu menyakitkan hati kita kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyakitkan hati, menyakitkan, merendahkan, menghina, itu ialah azab al-khizyi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenakan kepada mereka azab al-khizyi satu fil hayatid dunya, wala azabul akhirati akhza, tapi azab di akhirat lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat artinya ialah lebih menghinakan lagi. Kalau mereka ni rasa hina atas dunia ni melalui azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di akhirat itu lagi lebih hina. Kemudian wahum la yunsurun, dan mereka itu tidak akan ditolong. Wa amma samud, yang tadi itu ialah Ad. Sekarang ni Samud pula. Allah Ta'ala sebut cerita pasal Samud. Fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada mereka jalan. Jadi fahadainah itu maknanya Allah, bukan maknanya fahadainah tu maknanya Allah Ta'ala berhidayat kepada mereka, bukan. Tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala menceritakan satu benda yang membawa mereka kepada yang betul. Jadi Allah Ta'ala mengajak mereka, tunjukkan mereka ini adalah betul, ini betul. Sebagaimana kita kan, kita bertanya kepada polis katakan, ataupun siapa-siapa kan, mana jalan yang nak pergi ke sini, nak pergi ke sini, kemudian orang tu pun tunjuklah kepada kita kan, jalan tu. Jadi kita pun ikut jalan tu. Jadi dia akan suka sebenarnya, perkara tu akan menyukakan dia. Tapi kalau dia dah beritahu kepada kita ini jalannya, tapi tiba-tiba kita tak ikut jalan tu, maka
benda tu adalah satu benda yang apa dia tak ikut kan. Jadi maknanya dia akan kalau ditanya lagi selepas tu tak nak jawab kan. Kalau dia dah tahu, dia tahu bahawa kita ni tak ikut apa yang dia cakap. Jadi begitulah itu walillahil masalul a'la. Itu sebagai contoh saja kan, bukan kita nak kata, tapi nak memberi fahamkan tentang ayat ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dah mengutuskan rasul kepada kaum Samud ni, tapi mereka tu tak nak ikut. Jadi apa yang terjadi? Bila mereka ni tak ikut, maka mereka ni apa Allah Taala sebut, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka ni lebih suka kepada buta daripada petunjuk. Allah Taala sebutkan bahawa bila kita ni tidak mengikut petunjuk ni, itu adalah satu kebutaan seolah macam buta. Jadi ulama-ulama bahasa menceritakan juga tentang perkataan istahabbu. Kenapa digunakan perkataan istahabbu? Istahabbu ni ialah maknanya memaksa diri untuk merasa sayang, merasa suka. Kalau ikut dalam bahasa Arabnya ahabba tu makna suka, tapi bila istahabba maksudnya ialah memaksa diri untuk menyukai sesuatu perkara. Kalau ikutnya perkara tu asalnya ialah tak suka, tapi tiba-tiba makna menjadikan suka juga. Jadi sebab itulah makna kalau ikutnya kan, siapa yang sukakan kepada buta, siapa yang sukakan kepada tak nampak daripada nampak, mestilah suka kepada nampak kan. Tetapi mereka ni satu benda yang kejahatan, satu benda kesesatan tu, mereka nak juga benda tu. Mereka nak juga benda yang tak betul tu. Sedangkan hidayah tu telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi fastahabbul ama 'alal huda fa akhazatuhum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun. Jadi Allah Taala telah mengenakan azab yang hun. Hun di sini samalah yang tadi kan, maknanya secara umumnya dengan al-khizyu. Al-khizyu ataupun al-hun, iaitu azab yang menghinakan kepada mereka atas apa yang telah mereka usahakan tu. Ayat yang ke-18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun, dan Allah sebut lagi pada hari di mana manusia ni akan dikumpulkan. Manusia ni, musuh-musuh Allah ini akan dikumpulkan ilan nar, mereka akan dielak, mereka akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam neraka, fahum yuzaun, dan mereka itu akan yuzaun hatta iza ma yuzaun, maknanya berselerak, dibahagi-bahagikanlah mengikut kesalahan-kesalahan mereka, tahap-tahap mereka, dan kemudian hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, sehingga apabila telah datang mereka itu ma ja'uha syahida alaihim, pada ketika itu, iaitu ketika dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi, iaitu mereka ini akan mata mereka, Allah Ta'ala sebutkan semua sini kan, mata mereka, kulit mereka, pendengaran mereka akan menjadi saksi kepada mereka. Syahida alaihim, syahida alaihim. Jadi maknanya semua tu akan menjadi saksi kepada mereka. Maknanya bukan lagi mereka lah boleh bercakap, bukan lagi mereka lah mendakwakan, kata kami tak buat ini, kami tak buat. Tak, nanti mulut akan berkata, kulit akan berkata, minta maaf, mulut tak berkata, tapi mata akan berkata, telinga akan berkata, kulit akan berkata begini dan begini, bahawa kami ni buat ini dan tuan, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah katakan. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah pada hari ini. Moga-moga kita mendapat permata kebaikan-kebaikan sedikit daripada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkanlah kepada kita kan. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, Engkau telah beri kepada kami sedikit ilmu, maka Engkau berilah manfaat kepada kami dengan ilmu yang telah Kau berikan kepada kami ini, ya Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.